Ini tabarru'ah lah ni. Sedekah, hadiah, hibah. Dah ada lagi. Tapi untuk malam ni 3 tu je. Ya. Pasal apa dia tabarru'ah? Tabarru'ah ni makna kebajikan, sukarela, ataupun juga disebut sebagai charity. Dia tidak melibatkan pertukaran. Dia hanya pemberian satu pihak. Sedekah. Saya bagi RM10 kat masjid. Ya. Satu pihak saya bagi. Ataupun saya bagi RM100 kepada siapa-siapa orang miskin dan seumpamanya. Satu pihak saya bagi je. Saya beli pen sebatang, saya hadiah dekat pengungsi surau contohnya. Satu pihak. Same goes to hibah. Hibah pun satu pihak. Bapak hibah kat anak. Ya tak? Bapak suami hibah kat isteri. Dia melibatkan satu pihak. Lagi anyway, 3 ataupun secara kesimpulannya 3 ni dia melibatkan satu pihak. Sedekah baik, hadiah baik, hibah baik. Secara umumnya ketiga-tiga ni sama je tuan-tuan. Pemberian, dan dia satu pihak. Bukan pertukaran dan semata-mata untuk dapat keredaan daripada Allah. Walau bagaimanapun ulama kita membeza-bezakan dalam konteks muamalah. Dia kata kalau sedekah ni bagi pada fakir miskin, bagi pada orang yang memerlukan, bagi pada masjid surau, ataupun apa-apa fi masalihil muslimin, pada kemaslahatan orang-orang Islam. Ini dia kata sedekah. Kemudian dia kata hadiah pula ialah pemberian atas dasar kasih sayang, nak merapatkan silaturahim, ataupun atas dasar penghormatan. Kita hadiah something kepada bos kita, kepada rakan sekerja kita, malah kepada adik-beradik kita. Itu dia kata hadiah. Hakikatnya hadiah pun sedekah juga. Ya? Tapi dia bagi beza. Nak bagi nampak struktur dia tu cantik sikit. Ya? Dan ada pun hibah, pemberian kepada orang lain dengan tujuan dia memunafaatkan harta kita, dan kebiasaan dia melibatkan harta yang besar-besar, dan of course lah dia kepada orang terdekat sahaja. Hibah rumah, hibah tanah, ya. Dan dia merupakan satu pensyariatan Allah Subhanahu Wa Taala, sama saja dengan sedekah dan hibah. Itu dia punya beza, ya. Dan ketiga-tiga ni tuan-tuan, dia adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan masing-masing ada kepentingan masing-masing. Kenapa Allah Taala mensyariatkan sedekah? Kerana memang ada orang lain yang memerlukan bantuan daripada kita. Ya, orang fakir miskin dia perlu bantuan daripada orang lain. Dan bantuan itu disebut sebagai sedekah. Dan Allah Ta'ala dalam Quran banyak sebut ayat tentang sedekah. Ulama kita Sa'id Ali Al-Qahtani dalam bukunya Az-Zakah fi Du'il Kitab wa Sunnah, dia ulama besar juga, tapi tak adalah sebesar Qardawi saya rasa. Tapi kita yang belajar, kita kenal lah beliau. Dia mengarang puluhan buku-buku syarak, khusus buku tentang hukum hakam. Ya. Dan dia kata sedekah dalam Quran disebut tak kurang daripada 18 kali. Waradat kalimatu sadaqah fil Quran 18 marratan. Ya. Kebiasaan yang kita dengar, Allah Taala kata khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Itu surah At-Taubah ayat 103, dan saya pernah baca ayat ini kepada tuan-tuan sebelum pada ini. Allah Taala kata ambil daripada mereka sesuatu harta sebagai sedekah, ya, yang dapat menyucikan harta dan hati-hati mereka, dan doalah kepada mereka, ya. Tapi ayat ni lebih menjurus kepada zakat sebenarnya. Ala kulli hal ada disebut sedekah di situ. Khudh min amwalihim sadaqah. Tapi zakat-zakat pun sedekah juga. Cuma zakat ni dipanggil sedekah wajib. Same goes to hadiah. Hadiah pun sama juga. Cuma saya tak dapatilah dalam Quran ada ayatnya atau tidak. Tapi dalam hadis Nabi memang banyak. Bahkan Nabi SAW menerima hadiah dan baginda membalasnya dengan hadiah yang lain. Memang kita kalau orang bagi something, kita balas balik. Itu digalakkan, disunahkan. Ya? Kerana Nabi yakbalul hadaya wa yutibu alaiha. Kata Aisyah dan Sunnah Abi Daud, Nabi sering menerima hadiah dan Nabi membalasnya, yakni dengan hadiah yang lain. Ya. Dan Nabi dalam banyak hal memerintahkan kita supaya sering memberi hadiah sesama kita. Tahaddu tahabbu. Berilah hadiah sesama kamu, nescaya kamu akan sering berkasih sayang sesama kamu. Okey, kemudian yang ketiga hibah. Hibah ni dia beza sikit tuan-tuan. Di mana kalau hadiah dan sedekah ni kalau kita lihat pada rukun-rukun dia,
dia tak wajib qaubat, itu sajalah. Adapun hibah ni dia wajib qaubat. Dan hari ni tuan-tuan, hibah memainkan peranan penting dalam industri kewangan. Bukan sahaja di peringkat atasan, malah di peringkat kita-kita ni. Ya? Betul tak? Hatta kata lihat, tuan-tuan ada tabung haji. Tabung haji pun ada buat hibah. Hibah amanah dia panggil. Ya? ASMB pun ada buat hibah. Apa lagi buat hibah? Insurans pun ada buat hibah. Ya? Terutama insurans kematian lah, takabur hibah kan. Dia juga menggunakan prinsip hibah. Dan mungkin lagi ada yang lain lah. Itu peringkat atasan. InsyaAllah saya. Belum lagi. Tapi hak depo tu biarlah kan. Depo buat, depo orang kewangan, ya, dia nak memastikan kewangan dan seumpamanya. Di peringkat kita, kalau kita nak buat hibah dalam setengah-setengah keadaan, itu yang terbaik. Ya. Ia dapat membantu kita lah untuk menguruskan atau merancangkan harta kita semasa kita hidup. Ya. Sebab itu sebahagian hari ini menggalakkan supaya kita melakukan hibah sesuai dengan apa yang ada dalam syarak, supaya tidak berlaku permasalahan pada masa akan datang. Ya. Dan tak dinafikan sebahagian memang memerlukan kepada hibah-hibah seumpama ini. Jadi apa yang Allah Ta'ala buat tu ada kebaikannya. Sebab ada juga yang mengatakan bahawa macam orang yang buat hibah ni nak pelari faraid. Dan itu sebenarnya tidak benar sama sekali. Dan beberapa tahun yang lalu, IKIM pernah menghuraikan perkara ini. Ustaz Faiz Adnan, dia pernah sebut tanggapan masyarakat, bahkan sebahagian ahli ilmu yang mengatakan bahawa seolah-olah macam kita ni sailang faraid lah. Ya. Betul tak? Dia kata itu tidak benar sama sekali. Kerana hibah adalah hukum Allah. Faraid pun adalah hukum Allah. Itu satu pilihan yang Allah Ta'ala bagi. Kalau awak tak hibah masa awak hidup, awak mati, dia pergi pada faraid. Itu tak boleh buat apalah. Betul tak? Ada bahagian masing-masing. Tapi as long as kita hidup, kita nak buat sendiri, you are welcome. Ini adalah option yang Allah Ta'ala bagi. Ya. Dan memang perlu kepada sesetengah golongan. Ya. Orang ada anak angkat umpamanya, dia tak ada faraid untuk dia. Ya tak? Jadi hibah ni boleh menjadi instrumen kepadanya, ataupun orang kata apa, alat-alat kepada dia untuk beri harta kepada anak angkatnya tu. Betul tak? Kalau dia tak bagi masa dia hidup, nak tunggu faraid. Anak angkat tak ada faraid. Jadi hibah merupakan hukum yang Allah Ta'ala turunkan, memang ada kepentingannya tersendiri. Kita boleh bagilah kepada orang seumpama itu. Ya? Orang yang kahwin, dia tak ada anak, tuan. Hibah bagus untuk golongan seumpama ini. Ataupun dia kahwin, ada anak tino aja, anak jatuh tak ada. Hibah memainkan peranan. Kalau mak apa tak ada, dia pergi kat adik-beradik, dia dapat lebih banyak daripada isteri tuan-tuan. Sebab tu sebagian ilmu hari ni menggalakkan. Contohlah, saya mati, saya ada rumah sebiji ya. Kalau ada 10 biji tak apalah kan. Rumah ada sebiji lah. Anak tino, anak jatuh tak ada. Bila tidak ada anak, ataupun tidak ada anak lelaki, ya, mak bapak pun tak ada, dia pergi ikut adik-beradik lah. Okey, baguslah kan, harta kita pergi adik-beradik kita. Tapi rumah sebiji lah, dia agak-agak dia buat ke mana? Isteri saya kena bayar lah kepada adik-beradik saya nilai rumah tu. Tapi tu nak buat macam mana? Awak nak rumah tu kan, rumah tu 300,000 contohnya, awak dapat serta-serta amount saja. Saya ada serta-serta amount. Jadi kena bayarlah saya. Bini saya nak cari duit mana nak bayar ke buat tu. At the end of the day, rumah tu akan dijual. Dan masing-masing akan ambil harta faraid masing-masing. Rumah putih tu ya. Lepas anak bini kita nak duduk mana? Ya tak? Jadi kita hibahlah pada isteri atau anak kita siap-siap masa kita hidup. Ia satu option yang bagus kepada golongan seumpama ini. Ya. Oh, rumah saya dalam pembiayaan lagi, dalam loan lagi, boleh buat hibah. Tapi kalau dia challenge kat mahkamah, takut-takut kalah lah. Sebab ada kes juga, dia dah buat hibah, dia panggil hibah bersyarat tu kan. Masa dia hidup, ada lawyer syar'i apa gitu gini. Pergi ke mahkamah,
Dia kata mazhab Syafi'i tak membenarkan hibah bersyarat seumpama ini. Dikembalikan kepada faraid. Terpulang pada mahkamah lah. At the end of the day, mahkamah yang buat keputusan. Ya. Ada hibah-hibah ni mahkamah pun tak boleh buat apa sebab dia telah diwartakan. Macam hibah insurans itu memang dah masuk dalam enactment bank negara punya. Yang ini pasal saya tak tahulah sebab yang ini sebab memang saya lihat dia tak ada undang-undang tertentu lah untuk hibah-hibah seumpama ini di peringkat ni enactment ke akta ke tak ada. Jadi kalau tuan-tuan buat hibah-hibah dengan lawyer syar'i independently, kalau waris tidak mempertikaikan dan dia tidak bawa ke tengah, okey. Tapi kalau dia bawa ke tengah, silap-silap hibah tu boleh dirungkai semula. Pasal hibah bersyarat ni dia satu bentuk hibah yang majoriti tidak membenarkan. Tapi di atas dasar tertentu dalam konteks hari ni sebagian ulama membenarkan. Tengoklah macam mana. Ala kulli dia satu instrumen yang penting. Jadi kita aturlah siap-siap bagaimana. Lebih tu bagilah. Menurut faraid setelah kita mati nanti. Nak cerita masing-masing ada kepentingan dan kelebihan masing-masing lah ya.